liberalism. Ianya berasal daripada perkataan Latin iaitu liberalis atau liberal yang membawa maksud kepada bebas, tidak terikat, progresif, reformis atau radikal. Liberal ini juga merupakan gelaran yang diberikan kepada orang yang mengamalkan fahaman liberalism ini. Secara ringkasnya, liberalism ini merupakan satu ideologi manusia yang membawa satu bentuk fahaman pemikiran yang bebas dan merdeka tanpa dikongkong oleh hanya satu pemikiran sahaja. Arti kata lain, kita bebas untuk berfikir apa sahaja dan bebas untuk menentukan aliran pemikiran yang mana kita mahu ikut. Kerana apa? Kerana mereka ini mengamalkan sifat keterbukaan, berfikiran luas dan toleransi. Itulah yang dinamakan liberalism. Apa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Malaysia dengan adanya kewujudan liberalism? Yang pertama iaitu penolakan terhadap syariat Islam. Mengapa mereka menolak syariat Islam? Kerana pada mereka, syariat Islam ini mempunyai kekurangan dan kelemahan. Dan pada mereka juga, sistem perundangan Islam ini mewujudkan ketidakadilan dan ianya sudah tidak relevan digunakan pada zaman yang serba moden. Cabaran yang kedua iaitu pentafsiran semula Al-Quran. Tak cukup dengan menolak syariat Islam, mereka merasakan isi kandungan Al-Quran itu perlu ditafsir semula. Kerana apa? Kerana mereka merasakan pentafsiran perlu dibuat agar isi kandungan Al-Quran itu selari dengan peredaran zaman. Dan apa yang membuatkan umat Islam lebih tercabar apabila golongan ini menggelarkan diri mereka sebagai mujtahid Allah baru. Sangat mencabarkan. Jika ianya dibiarkan, berkemungkinan golongan ini cuba untuk memanipulasi ayat suci Al-Quran adalah tidak mustahil. Cabaran yang ketiga ialah kemunculan sekularisme dan pluralisme. Apa itu sekularisme dan apa pula itu pluralisme? Sekularisme ini adalah fahaman yang memisahkan antara agama dan hal-hal dunia. Dan pluralisme pula adalah fahaman yang menyamaratakan semua agama dan tiada agama yang tunggal kebenaran. Jadi apa kena-mengena dengan liberalisme? Ada kaitannya kerana daripada fahaman liberalisme inilah yang menjadi punca untuk dua fahaman ini terbentuk. Jadi makin bertambahlah cabaran umat Islam. Yang terakhir adalah jaringan Islam liberal. Apa pula jaringan Islam liberal ini? Jaringan inilah yang menjadi laluan kepada perkembangan fahaman ini di Malaysia. Ini antara cabaran yang terbesar, cabaran yang terbesar kepada masyarakat Islam di Malaysia kerana wujudnya tokoh-tokoh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan ahli politik Malaysia yang sendiri mengembangkan dan membawa fahaman ini di Malaysia. Dan buku-buku yang diterbitkan di Malaysia untuk diberikan pendedahan kepada masyarakat di Malaysia mengenai fahaman liberalisme ini. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang masyarakat Islam di Malaysia perlu hadapi disebabkan fahaman liberalisme ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan-kesan pemikiran liberalisme terhadap umat Islam masa kini. Pertama, tertubuhnya satu organisasi yang diberi nama Sister-in Muslim. Gerakan ini ditubuhkan pada tahun 1988 oleh barisan profesional yang beragama Islam. Ianya merupakan kumpulan yang mahu menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita Islam. Gerakan ini berpendapat bahawa wanita Islam tidak diwajibkan menutup aurat kerana pakaian yang menutup aurat itu sangat merimaskan. Ini amatlah berbahaya untuk mereka yang kurang berpengetahuan tentang ilmu Islam. Pada masa yang sama, gerakan ini juga menuntut pengiktirafan terhadap golongan LGBTQ. Ingat lagikah kita pada zaman Nabi Lut AS di mana Allah SWT memusnahkan satu bandar termasuklah isteri Nabi Lut sendiri walaupun isterinya tidak mengamalkan homoseksual. Hal ini kerana isterinya menyokong amalan homoseksual secara terang-terangan tanpa berselindung. Mereka dibinasakan dengan suara yang keras, dibenamkan ke dalam tanah lalu dihujani dengan batu. 3 bentuk siksaan sekaligus yang ditimpakan kepada pelaku gay dari kaum Nabi Lut merunjukkan beratnya kejahatan yang mereka perbuat. Seterusnya, timbulnya isu perkembangan ajaran sesat. Pada tahun 1989, Dr. Abdul Halim Haji Ahmad Diah
Anggota Angkatan Belia Islam Malaysia, wilayah persekutuan ada menyuarakan kebimbangannya terhadap kegagalan manusia memahami hakikat Islam lalu menyebabkan kelahiran idea-idea yang memburukkan pemikiran Islam. Perkembangan ajaran sesat yang semakin berleluasa turut membimbangkan kerana ianya sudah sejak dari awal lagi ditentang dalam agama Islam atas faktor yang menyesatkan dari jauh menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh, membolehkan wanita menjadi imam sedangkan ada lelaki dalam kalangan jemaah. Dan poin saya yang terakhir, kewujudan golongan anti hadis. Memetik kata-kata dari satu artikel yang bertajuk Kesan Pemikiran Liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia. Golongan anti hadis ini adalah kumpulan yang membuat keputusan berdasarkan logik akal, kajian saintifik serta rasionalisme mereka tanpa bertunjangkan peraturan yang terkandung dalam Al-Quran bersesuaian dengan kehidupan umat Islam masa kini. Usaha keras mereka untuk menanam pemikiran liberal dalam minda umat Islam melalui pelbagai bentuk saluran telah berjaya dihalang dan diharamkan oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia kerana telah meruntuhkan institusi hadis sebagai asas penting dalam Islam, iaitu pengaruh besar selepas Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW dan sekaligus diisytiharkan sebagai jenayah kepada agama Islam. Di sini terdapat 4 cara untuk kita menangani isu liberalism ini. Jadi yang pertama sekali ialah dengan cara kita mendampingi ilmu agama. Seperti yang kita tahu, ilmu agama ini sangatlah penting kerana ianya memberi impak yang sangat besar terhadap perkembangan individu tersebut. Jadi seawal usia mana yang harus kita pupuk ilmu agama ini? Okey, seperti seawal usia 2 tahun, kita boleh mengajar tentang berdoa. Kemudian pada usia 4 hingga 5 tahun, kita boleh mula mengajar tentang mengaji dan pelbagai adab yang boleh kita terapkan dan kita amalkan sewaktu usia mereka kecil lagi. Okey, jadi yang kedua pula ialah dengan kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Sudah semestinya kita sebagai umat Islam haruslah menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan dan amalan harian dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga pula ialah kita tidak menetapkan hukum sendiri. Walaupun kita tidak mempunyai banyak ilmu terhadap sesuatu perkara tersebut, sesuatu hukum, hakam tersebut, kita tidak sepatutnya menentukan sendiri dan tidak menjadikan alasan kita tidak tahu sebagai sebab untuk kita menetapkan hukum sendiri. Jadi sebaliknya, haruslah kita merujuk kepada golongan yang lebih arif. Contohnya seperti pakar, ulama-ulama. Ya. Jadi akhir sekali ialah dengan cara pendekatan melalui dakwah serta teguran. Kita sebagai umat Islam, kita mempunyai akidah serta adab-adab dalam sesuatu perkara. Dan setiap perkara ini termasuk juga dengan cara kita menegur, kita menyebarkan dakwah kepada orang ramai. Saya pasti kita semua lebih menyukai apabila orang bertegur dengan cara yang lebih sopan serta mengajak kita ke arah kebaikan tanpa dipandang rendah. Kesimpulannya, pegangan liberalisme ini sudah berkembang dengan pesat dan berjaya mempengaruhi pemikiran masyarakat khususnya umat Islam di Malaysia. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai cabaran daripada penyebaran fahaman liberalisme terhadap masyarakat Islam di Malaysia, iaitu berlakunya penolakan terhadap undang-undang Islam, kebebasan golongan liberal mentafsir dan memanipulasi ayat-ayat Al-Quran serta wujudnya satu jaringan Islam liberal. Cabaran-cabaran ini telah menimbulkan implikasi yang menjejaskan umat Islam di Malaysia, iaitu wujudnya satu kumpulan feminisme yang diberi nama Sister in Muslim yang berani menuntut pengiktirafan ke atas kumpulan LGBTQ. Selain itu, perkembangan ajaran sesat di Malaysia serta wujudnya golongan anti hadis. Kita harus mengambil iktibar dari kejadian telah menimpa umat terdahulu dan bermuhasabah diri dengan amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kemungkaran untuk bersedia menghadapi hari akhirat kelak. Dengan harapan
pihak berwajib dapat mengenakan tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang tidak berhenti menyebarkan fahaman liberalisme dan memperkuatkan usaha kerajaan dalam menangani masalah ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini, wajarlah kita mengukuhkan tahap keimanan kita agar selari dengan perkembangan dunia. Nescaya kelak tahap keimanan yang tinggi dalam diri kita akan menjadi tiket ke syurga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.